Attention, please. The show starts in 3, 2, 1, go. Hari ini kita nak lihat kepada topik baru iaitu Sains Fizikal, Unit 5, Elektrik, tahun 5. Jom kita lihat bersama-sama. Standard kandungan untuk topik ini ialah 5.1, sumber tenaga elektrik. Bagi standard pembelajaran tajuk ini, 5.1.1, murid dapat menjelaskan dengan contoh sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Cuba kamu perhatikan situasi di bawah. Mengapakah televisyen ini tidak dapat dihidupkan? Sebab tidak ada elektrik. Jadi, televisyen ini tidak dapat dihidupkan. Jadi, daripada mana sumber tenaga elektrik yang dapat menghidupkan televisyen ini? Okey, sumber tenaga elektrik. Apakah sumber yang menghasilkan tenaga elektrik? Okey, pertama, stesen jana kuasa. Yang mana stesen jana kuasa ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu stesen jana kuasa angin seperti ini, stesen jana kuasa ombak dan stesen jana kuasa hidroelektrik. Bagaimana stesen jana kuasa ini berfungsi? Ya, ia menggunakan tenaga elektrik untuk menggerakkan turbin dan seterusnya dapat menjana tenaga elektrik. Jadi, stesen jana kuasa ini penting. Agak-agaknya, dari mana rumah kita mendapat sumber tenaga elektrik? Mungkin salah satu daripada stesen jana kuasa ini. Okey? Mari kita lihat seterusnya. Kedua, melalui sel suria. Okey, bagaimana sel suria ini dapat menghasilkan tenaga elektrik? Ya, sel suria akan menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Yang mana tenaga elektrik yang terhasil daripada sel suria ini boleh digunakan pada alat seperti kalkulator dan juga satelit. Okey, ketiga. Kita juga boleh mendapat sumber tenaga elektrik daripada sel kering. Okey, yang mana? Kerana di mana sel kering ataupun yang kita biasa lihat ini, bateri menyimpan tenaga kimia. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan alatan seperti kereta permainan atau alat kawalan jauh. Kenapa ia digunakan? Kerana ianya kecil, mudah dibawa. Jadi yang kita pasang pada kereta kontrol mainan kanak-kanak ataupun pada remote television kita, kita gunakan sel kering. Okey, kita terus kepada seterusnya. Ini yang biasa kamu gunakan atau yang ada dekat rumah kamu. Semua orang berbasikal kan? Cuba perhatikan. Ada dinamo tak? Okey, bagaimana dinamo ini dapat menghasilkan sumber tenaga elektrik? Okey, cuba perhatikan. Dinamo terletak pada roda basikal. Okey. Apabila roda berputar, roda kecil pada dinamo juga turut berputar.
Okey, bila roda kita berputar, roda kecil pada dinamo juga akan turut berputar. Dan dinamo ini akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga elektrik yang dapat menyalakan, dinamo ini dapat menukarkan tenaga kinetik, pergerakan, kepada tenaga elektrik dan dapat menyalakan lampu basikal. Seterusnya, basikal kita dapat menyalakan lampu. Kan? Okey, dan seterusnya sumber elektrik juga boleh datang daripada akumulator. Bagaimana akumulator ini mendapatkan tenaganya? Okey, akumulator yang ada akan menukarkan tenaga kimia, yang ada di dalam ini berubah kepada tenaga elektrik. Dan seterusnya dapat menggerakkan kenderaan bermotor. Sebab itu pentingnya akumulator di dalam kenderaan. Akumulator inilah yang boleh menggerakkan kenderaan-kenderaan seperti ini bergerak di atas jalan raya. Okey, seterusnya sumber tenaga elektrik juga datang daripada penjana. Ataupun generator. Yang mana generator ini menukarkan tenaga kimia daripada bahan api fosil kepada tenaga elektrik. Bahan api fosil yang digunakan di dalam generator selalunya datang daripada arang batu, petroleum, ataupun gas asli. Yang mana ianya akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik di dalam penjana tersebut. Jadi, cikgu harap kamu sudah faham tentang sumber tenaga elektrik. Okey. Sekian dulu daripada tajuk cikgu, sumber tenaga elektrik. Diharap murid-murid dapat memahami sumber tenaga elektrik dengan lebih jelas lagi selepas menonton video cikgu ini. Okey, jangan lupa untuk like dan share supaya cikgu dapat memberikan motivasi kepada cikgu untuk menghasilkan video PDPC yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Bye.